Subhanallah, 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 subhanallah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, 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 alhamdulillah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Dahulu, apa khabar semua? Belum ramai lagi pada pagi ni. Saya mungkin orang ingat tak jadi ikut sebab banyak kali tangguh. Itu yang sebabnya bunda ni jarang nak tangguh sebab kalau tak sihat macam mana pun saya cuba buat mungkin, tetapi keadaan saya sangat tidak mengizinkan pada hari Rabu yang lalu. Saya mohon maaf. Apa khabar semua? Harap semua sihat-sihat, sejahtera insya-Allah. Kita tanya diri kita, apa khabar hati kita, apa khabar kita semua pagi ni, apa yang kita buat, apa yang kita fikirkan, apa yang kita rancang, dan apa yang menggoda hati kita, apa yang menyebabkan kita tidak tenteram, kita cepat-cepat kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Memang kita ialah kita manusia biasa. Apabila kita berdepan dengan sesuatu, kita akan mudah merasa gundah, kita akan mudah merasa tidak tenteram dan sebagainya. Kita tenteramkan hati kita dengan zikrullah, kita tenteramkan hati kita dengan mengingati Allah Subhanahu Wa Taala. Sebenarnya bunda live ni antara sebab ialah selain daripada nak berkongsi, selain daripada untuk sama-sama dengan sahabat yang dikasihi Allah sekalian, sahabat pejuang syurga sekalian, Masya Allah, Tabarakallah, kita dapat jumpa juga hari ini. Sebenarnya kadang-kadang bunda nak pujuk hati sendiri supaya kembali supaya segarkan diri, ingat kepada Allah. Bunda juga mengharapkan supaya selain daripada kita sama-sama, maka bunda juga nak perlu ubatkan hati, perlu tenangkan hati, dan bunda rasa tadabbur ini membantu. Membantu al-malum kita membaca Al-Quran, kita ingat kepada Allah, dan para sahabat sekalian juga ada bersama bunda dalam keadaan ini. Bukan keadaan yang tidak bagus. Kadang-kadang hati kita ni bolak-balik dan macam-macam. Kita kurang masalah kesihatan kita, masalah apa-apa sahaja. Dan bila bunda berada dalam majlis ilmu begini, bunda memang mengharapkan ketenangan, kegembiraan, keceriaan untuk terus berbakti kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Saya tak tahu kenapa saya punya live ni tak boleh masuk kat telefon saya. Jadi bunda sendiri punya telefon tak masuk, jadi macam mana orang lain nak masuk? Tapi boleh orang lain semua okey. Oh, dah masuk dah. Dah ada dah Alhamdulillah dah ada ni, ada Elvira, ada Kamaria Amir. Assalamualaikum. Waalaikumsalam ya habibati. Ada Akasha Kasim, Nur Emma Azila. Terima kasih semua yang sudi bersama bunda pada pagi ni. Sebenarnya bunda dah fikir kalau mungkin orang tidak berapa tahu bunda live hari ni, bunda fikir bahawa yang penting bunda buat sesuatu, dan mungkin kerana bunda buat rakaman dalam YouTube, bunda tak
benda memang bukan jenis buat video khas macam tu. Jadi kalau benda buat live ni kita rakam dan adalah benda simpan. Jadi benda fikir macam tu je. Kalau orang tak ramai pun hari ni sahabat, sebab tidak ialah jangkaan, sebab saya selalu tak ada. Wah, Nur Mazilah sayang, love you too sayang. Waalaikumsalam. Bahawa apa tadi, kalau benda rakam adalah mungkin boleh tengok YouTube, boleh tengok dalam Facebook ni, still ada insya-Allah. Dan alhamdulillah Allah bagi kesihatan, kita terus bersama ya. Haji Zainuddin Daud, Tuan Haji, Waalaikumsalam warahmatullahi. Namanya tak dengar berita ya Tuan Haji. Ni dulu sama-sama di UKM mudah-mudahan Tuan Haji sihat sejahtera. Okey, pada hari ini kita sambung lagi tadabbur kita, sudah siri 39. Sebenarnya agak lambat sikit kerana keadaan surah ni memang panjang, satu. Yang keduanya banyak sangat ialah dugaan-dugaan. Dan saya kira kita yang penting kita jalan, kita teruskan ya. Dan saya kira para sahabat semua, sebelum kita masuk kepada tadabbur, terutamanya yang follow terus-terus kita kena baca ayat. Paling tidak pun baca daripada awal surah Nisa sampai kepada ayat yang kita nak baca ni. Jadi hari ni kita sudah membaca Al-Quran. Kita apabila kita siang sahaja, syukur kita Allah telah berlaku kita malam dan kita sudah boleh bernafas. Alhamdulillah, kita still dengan iman kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kita teruskan membaca Al-Quran. Dan salah satu ayat surah yang kita boleh hadap ialah surah An-Nisa. Saya ingin recall balik apa yang kita baca pada minggu yang lalu. Minggu yang lepas kita baca ayat yang ke-79. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Ma asabaka min hasanatin faminallah wa ma asabaka min sayyi'atin famin nafsik. Allah ingatkan sesuatu yang baik itu datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Wa ma asabaka, dan apa yang menimpa kamu daripada sayyi'ah, perkara yang tidak baik, adalah datang daripada diri kamu sendiri. Okey. Wa arsalnaka linnasi rasula, dan wahai Muhammad, aku utus kamu kepada manusia seluruhnya sebagai rasul. Wa kana billahi syahida, dan Allah adalah saksi. Bila Allah kata Allah saksi, maksud perkara itu benar-benar berlaku. Cuba lihat bila Allah tekankan wa kafa billahi syahida. Cuba lihat ayat yang seterusnya yang kita sambung pada hari ini. Nama komputer saya ni meragam pula, tak boleh buka. Begitulah peralatan pun. Kalau tua-tua ni dia buat hal juga. Itu tadi Kusmawati Waalaikumsalam. Aziana, Nana, Waalaikumsalam. Semoga sihat-sihat sejahtera hari ini Alhamdulillah. Ramai juga orang tahu benda live hari ini. Okay, Dr. Prof. Fariza, Waalaikumsalam warahmatullahi. Okey, cuba kita lihat ayat yang ke 80, sebab kita berhenti minggu lepas pada ayat yang ke-79. Hari ini kita lihat ayat yang ke-80. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Man yuti'ir rasula faqad ata Allah. Sesiapa yang mentaati Rasul, maka dia mentaati Allah. Maksudnya sebaliknya, sesiapa yang mengingkari Rasul, dia juga mengingkari Allah. Ini sebenarnya Allah ceritakan tentang kedudukan orang musyrik
di zaman Rasulullah menyampaikan dakwahnya. Mereka engkar dengan perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Mereka tidak mahu menerima Islam. Tapi kita kena faham meskipun ayat ini menceritakan kisah di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tapi kita kena faham bahawa ia adalah pengajaran. Dia adalah satu kisah yang memberikan kita sebagai satu peringatan bahawa apa yang disampaikan Rasulullah daripada sunnahnya, kita perlu taat. Kerana itu datangnya daripada Allah. Sebab itu orang yang engkar sunnah, dia juga mengingkari Al-Quran. Kita selalu dengar orang kata, kenapa kita nak percaya yang Al-Quran lah yang turun daripada Allah, yang Rasul itu manusia. Tetapi kita kena faham bahawa Rasulullah itu adalah lantikan daripada Allah. Pemilihan istafallah. Allah telah pilih dia untuk menjadi wakilnya, untuk menjadi pesuruhnya, untuk menyampaikannya. Maka kita sebagai manusia biasa, Allah utuskan Rasul daripada kalangan manusia supaya kita dapat melihat tingkah, melihat akhlak, melihat apa yang Rasulullah lakukan supaya kita sebagai manusia biasa boleh mengikutnya. Kita dah banyak kali sebutnya atau banyak baca dalam buku-buku bahawa diandaikan Allah Subhanahu Wa Taala melantik seorang rasul daripada bukan kalangan manusia, contohnya malaikat, kita akan cakap itu malaikat, kami tak boleh buat sama dengan mereka. Kalau jin, kita kata itu jin, bukan manusia. Jadi Allah turunkan manusia, Allah pilih daripada kalangan manusia untuk menjadi rasulnya, bukan saja Muhammad tapi rasul-rasul sebelumnya, supaya kita sebagai umat manusia boleh melakukan apa yang dilakukan oleh rasul. Kita pun ada bahasa sekarang, saya bukan rasul maksum. Betul kita bukan maksum. Tetapi kita perlu berusaha untuk mengelakkan kesalahan-kesalahan yang kalau kita tidak sengaja, itu cerita lain. Tetapi kita tidak boleh kata, oh saya bukan rasul, saya pun iman saya lemah. Kalau kita dah tahu iman kita lemah, alhamdulillah kita berusaha untuk meningkatkan dan sebagainya. Mungkin kita biasa dengar kan. Jadi kita janganlah hanya melepaskan diri dengan mengatakan saya bukan rasul. Atau kita selalu dengar, marahlah, saya manusia biasa. Yes, kita manusia biasa ada sifat marah. Tetapi marah kita itu bukan berpanjangan, sebab kita diajar, kita melihat bagaimana Rasulullah mengawal marahnya, bagaimana Rasulullah mengujuk hatinya, bagaimana Rasulullah, apa yang dia lakukan. Bukan setakat Rasulullah melakukan, bahkan ada hadis-hadis yang menjelaskan bagaimana kita mengawal emosi dan sebagainya. Maka itu yang dikatakan taat. Jadi kalau kita tidak ikut Rasulullah, kita tidak ikut apa yang Rasulullah kata, apa yang Rasulullah buat, maka kita engkar Allah namanya. Ayat ini jelas. Walaupun ayat ini ditujukan kepada Rasulullah untuk memberitahu bahawa di zamannya ataupun ada kaumnya ataupun di zamannya ada orang yang engkar Rasulullah, ada yang munafik dan sebagainya, kita akan baca nanti. Tetapi inilah yang perlu kita tanam dalam hati kita, bahawa kita tidak boleh mengabaikan apa yang Rasulullah tinggalkan kepada kita. Ayat hadis itu banyak kali pun dibaca pada masa yang lepas. Dia kata taraktu fikum amrain lam tadillu abadan ma in tamassaktum bihima. Aku tinggalkan kamu dua perkara yang kamu tidak akan sesat apabila kamu berpegang kepadanya. Jadi kita ni sebagai umat Muhammad, sebagai manusia, kita taat kepada hadis itu. Kita kena pegang dua, iaitulah Al-Quran dan Sunnah. Hadis tadi saya ambil baca. Kamu tidak akan sesat kalau kamu berpegang kepada keduanya. Jadi kalau kita pegang satu saja Al-Quran, kita tidak mau ikut Sunnah, maka kita akan sesat. Jadi kita tidak boleh mengingkari sunnah
tidak boleh mengatakan bahawa itu ciptaan Rasul, bukan wahyu daripada Allah. Kita kena ingat, memang bukan turun macam Al-Quran, tetapi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mengilhamkan Rasulullah atas perkara itu, dan Allah telah memilih dia sebagai Rasul, maka kita kena taat. Balik kepada ayat tadi, sebab ayat ini berkaitan dengan kisah Rasulullah dulu melakukan dakwahnya, dan orang masyarakatnya pada waktu itu engkar kepadanya, sebahagiannya lah yang sahabatnya. Saya duduk tak? Sorry saya duduk tak berapa nak selesa, jadi banyak gerakan sikit. Okey, mayyuti'ir rasul faqad ata Allah. Siapa taat kepada Rasul, maka itu taat kepada Allah. Wa man tawalla fama arsalnaka alaihim hafiza. Sesiapa yang berpaling, tawalla tu paling macam ni, maksudnya dia tak dengar kata Rasulullah, dia tak mahu dengar perintah Rasulullah. Zaman itu orang musyrik engkar, berpaling, tak mau dengar Rasulullah, minta mereka mengesahkan Allah, membetulkan iman mereka, tapi mereka berpaling daripada Allah. Fama arsalnaka, aku tidak utus kamu wahai Muhammad, alaihim hafiza, untuk kawal mereka. Maksudnya Rasulullah tak boleh paksa mereka. Kalau mereka dah berpaling, kamu jangan sedih wahai Muhammad, ini pujukan Allah, biarkanlah mereka. Maksudnya Allah yang tahu mereka berpaling. Rasulullah dah buat tanggungjawabnya, Rasulullah dah beritahu apa yang Allah turunkan kepadanya. Rasulullah dah pujuk mereka, mereka tak dengar. Rasulullah dah tegaskan kepada mereka, mereka tidak dengar. Saya cuba nak faham ayat ini, kita sama-sama fahamkan. Kerana ayat ini menjelaskan bahawa Allah berfirman berkata kepada Rasulullah, kalau mereka berpaling, kamu tak perlu nak susah hati. Jadi saya ambil al-aks sebaliknya untuk kita renung. Berarti orang yang taat kepada Rasul, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjaganya. Rasulullah mengasihinya. Rasulullah menjaga daripada melakukan maksiat. Bukan jaga dalam arti kata duduk pantau kita buat atau tidak. Tetapi ada yang dikatakan kita bila jaga apa yang Rasulullah beritahu, apa yang Rasulullah dalam hadis disebutkan, kita jaga. Kita jaga tu arti kata kita ikut, kita buat. Kalau dia larang, kita tinggalkan. Sebagaimana juga Allah larang dalam Al-Quran, maka kita juga kena tinggalkan. Okey? Begitulah juga hadis Rasulullah SAW. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, sahabat syurga sekalian, kita semua mahu dikasihi Rasul. Nak tanya, macam mana hari ni kita dah salawat berapa kali? Tanda kasih kita kepada Rasulullah. Saya lupa dia punya nasnya, tapi Rasulullah ada menyebut sesiapa yang berselawat kepadaku, memperbanyakkan, bukan berselawat tu sekali. Siapa man aksarus, lupa ya Allah. Itu tu ni lupa. Man aksarus salawat, lupa dah maksudnya saya berikan mafhum. Sesiapa yang memperbanyakkan salawat kepadaku, nescaya aku akan menyambut salawat itu dan aku mendoakan dia kembali. Sebab salawat itu adalah doa. Aku akan mendoakan dia kembali. So, kalau Rasulullah doakan kita, itu sebab saya tulis dalam tajuk kita, iaitulah kalau kita taat Allah, bagaimana merebut kasih sayang Rasulullah, bagaimana merebut cinta Rasulullah kepada kita.
bagaimana cinta kita kepada Rasulullah. Dalam masa Maulid Rasul itu Bonda ada sebut sikit tentang perkara ini. Kita banyakkan salawat. Cuma hari ni saya ulang sebab kita ni manusia kita pelupa, jadi kita ulang sebut. Kita salawat pada Rasulullah. Dan apabila kita hayati salawat itu, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala Sayyidina Muhammad, kalau kita ulang sebut, maka kita akan fikir bahawa kita mendoakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berarti kita mencintainya, maka kita akan ingat apa yang Rasulullah lakukan setiap pagi, apa Rasulullah lakukan setiap petang, apa Rasulullah lakukan untuk menghadapi musuh, apa Rasulullah lakukan untuk berdakwah, apa Rasulullah lakukan untuk isterinya, apa Rasulullah lakukan untuk anak-anaknya, untuk kita contohi. Bagaimana Rasulullah melayani sahabatnya, bagaimana Rasulullah melayani cucu-cucunya. Itu semua sunnah yang perlu kita ikut. Bukan sunnah itu pakaian saja, bukan sunnah itu doa makan saja, tapi itu memang kena jaga jugalah. Kerana itu salah satu sunnah, maka semua yang lain juga kita kena ikut sunnah. Udkhulu fis silmi kaffah. Kita bila masuk Islam, kaffah secara keseluruhan. Kita bila kata kita ni nak perbaiki diri kita, maka kita perbaiki keseluruhan. Memanglah bonda pun tidak akan tahu semua sunnah tu, tapi kita baca setiap hari supaya kita bertambah ilmu kita tentang sunnah Rasulullah. Kita dengar, kalau kita kalau kita ada YouTube sebagainya, buka yang bagus-bagus. Banyak search yang bercerita tentang sunnah Rasulullah tentang makan, sunnah Rasulullah tentang tidur, sunnah Rasulullah tentang menjaga hati, sunnah Rasulullah apabila nak berjalan, sunnah Rasulullah dalam hubungan kekeluargaan. Banyakkan baca search. Banyak, ada yang video, ada yang kena baca. Kalau benda ni payah nak baca, mata tak bagus, banyakkanlah mendengarlah. Sebab dalam YouTube banyak-banyak. Cuma kita kena pilih lah. Sebab kadang-kadang ada juga yang tidak berapa ni. Tapi kalau kita dah biasa, kita tahulah ustaz-ustaz ni, ustazah-ustazah ni, ustaz-ustaz ni memang mempunyai credibility untuk bercakap tentang perkara itu, kita dengar. Itu juga tentang doa-doa. Suami saya memang pasang doa setiap hari dalam, ada macam jam, dia ada azkarus sabah, ada azkar masa, ada zikir pagi, ada zikir petang. So bila dengar itu, hati kita akan sejuk, hati kita akan ikut doa tu. Ikut baca. Kan kita fikir kalau kita berdoa pun kita sakit juga, kita berdoa pun ini. Alhamdulillah kita berdoa. Maksudnya kalau kita tak berdoa, mungkin sakit kita lagi teruk. Jangan kita fikir macam tu. Bila kita sakit, Allah bagi tu ada tujuannya, ada hikmahnya. Kita teruskan kehidupan yang kita mampu. Bunda ni macam bunda sebutlah tadi, bunda nak hiburkan hati. Sebab tu bila bunda live ni, antaranya hiburkan hati sendiri dan hiburkan tuan-tuan dan puan-puan. Tersebut hibur supaya kita jangan terbeban memikirkan, kita rasa lega. Lega. Macam bunda ni, badan okey, sihat, otak sihat, hati sihat. Alhamdulillah, itu syukur atas nikmat Allah. Yang sakit fizikal kaki saja. Selagi boleh bercakap-cakaplah. Kan? Cuma kadang-kadang kalau sakit sangat, sakit tu naik ke, mengganggu juga pemikiran kita. Itu tak boleh lah. Jadi selagi boleh tahan. Sebab tu pun benda fikir selagi boleh duduk, kalau boleh duduk 1 jam, boleh habiskanlah 1 jam. Kalau tak boleh, mohon ampun lah. Kita berhentilah, tapi kita cuba macam itulah bunda fikir bahawa kena buat. Nampak tak? Bunda nampak ceria dengan tuan-tuan dan puan-puan. Itu namanya hiburan. Kita bercakap yang baik-baik, bukan hiburan tu membebel benda yang tidak baik, tetapi itulah dugaan Allah Subhanahu Wa Taala. Benda tak boleh. Kalau benda tak bebel benda baik, memang dia akan keluar benda tak baik juga. Semua orang kena. Anak lah, kawan lah. Nanti saya
Yelah WhatsApp family ada. Nanti lama-lama tersedar juga, saya ni silap rupanya. Kita undur. Kita sebut nama Allah Subhanahu Wa Taala. Kita manusia biasa, sama saja. Bukan tuan-tuan dan puan-puan kata ustazah, yelah ustazah, gini. Tidak. Allah duga kita, Allah uji kita sepanjang masa. Dan apa yang perlu kita lakukan ialah kita kembali kepada Allah dengan segera. Bukan tuan-tuan dan puan-puan tengok, ustazah bagus ni, takkan ada ni. Tidak. Kita perlu sentiasa sama-sama menjaga diri kita, menjaga masalah kita. Saya tak ingat, saya ada live tapi bukan FB saya. Saya bercerita tentang as-sadmatul ula. Bercerita tentang kalau kita ada kejutan pertama dalam cerita sedih ke, ujian ke, itulah Allah minta kita sabar. Boleh cerita pasal tu tapi bila kena kepada kita, kita kadang-kadang lupa bahawa Allah minta kita sabar ketika sabar yang paling tinggi ialah sabar yang pada kejutan yang pertama. Maksudnya kita mendapat berita sedih ke, berita menyusahkan hati ke, maka berita pertama itu yang menyebabkan kita jadi sedih. Dan bila kita sedih, bolehlah sama ada kita menangis, sama ada kita mulut kita atau tangan kita menulis yang bukan-bukan. So hari ni Bonda pujuk diri supaya kita bercakap yang baik-baik saja. Dan sambil itu menzahirkan apa yang perlu kita hadapi. Sebab itu istighfar banyak-banyak, mengaji banyak-banyak. Biarpun kadang-kadang bila kita sedih, kita mengaji, kita akan menangis. Nangislah. Itulah tangisan yang baik di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Tidak perlu kita mengongoi, tidak perlu kita bersedih dengan sesama manusia. Baik kita bersedih di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala untuk terus menenangkan hati kita, untuk terus saya gunakan tadi menghibur supaya kita lega daripada apa-apa permasalahan yang kita hadapi. Okey, tuan-tuan dan puan-puan, saya bukan lari daripada tajuk tak mengaku saya nak sebutkan cinta kita kepada Rasulullah. Bila Allah kata man yuti'ir rasul faqad ata Allah. Maka dalam keadaan itulah bila Rasulullah kata sabar itu inda sadmatil ula, sabar itu ketika ujian pertama itu sampai kepada kita, maka sabar di situlah yang perlu dan dituntut. Okay. Tapi kalau Allah nak uji kita, begitulah. Kami saya sebut kami lah, yang banyak mungkin selalu menyampaikan pesan-pesan sama ada secara live atau online atau offline. Bonda pernah rasa hari anak saya meninggal, 2 orang. Pagi itu saya tak pernah terfikir bahawa saya online di radio masa tu. Radio akan call dan saya kena bercakap dalam 15 minit untuk tazkirah pagi. Tiba-tiba keluar tajuk mati. Menerima kematian. Cuba lihat Allah gerakkan hati dan saya tak fikir pun, Bonda tak fikir pun nak cerita benda tu, tapi tercerita. Jadi bila Bonda menghadapi kematian itu sesungguhnya, maka Bonda sudah ingat bahawa rupanya saya mengajar, Bonda memberitahu orang lain, Bonda kena patuh dengan apa yang Bonda kata. Begitu juga bila Bonda sehari dua kadang-kadang ada ujian kita sakit dan sebagainya. Kita selalu memberi peringatan kepada orang lain untuk sabar, untuk buat itu, baca ini. Tapi adakah kita lakukan apabila terkena kepada kita? Saya rasa ini ujian besar bagi seorang da'i lah. Sebab Bonda banyak kali rasa bila lepas dia bercakap sesuatu perkara tajuk, Bonda datangkan satu ujian yang sama dan Bonda fikir boleh terima atau tidak. Alhamdulillah kerana bercakap maka dia mengajar diri sendiri. Sebab itu Bonda kata bukannya saya ni pandai sangat, bukan Bonda ni hebat sangat untuk berkongsi, tetapi untuk
diri sendiri dan kongsi dengan orang lain. Jadi kita ada rasa keinsafan. Kenapa benda ni, cakap benda ni dengan orang, mampukah saya menerimanya atau tidak? Dan itu ujian yang Allah bagi. Bila kita dah cakap, selalunya ujian itu datang pada kita tanpa kita sedar. Nanti dah berlaku, dah fikir, duduk termenung baru fikir. Oh, Allah ajar rupanya. Allah beri peringatan bahawa yang kamu cakap itu, kamu mesti laksanakan. Jangan sekali-kali kita lima taquluna ma la taf'alun. Kenapa kamu kata benda yang kamu tidak sanggup buat? Tapi biasalah kita manusia mula-mula tu hilang sikit. Dan alhamdulillah yang penting kita cepat balik. Saya nak kongsi yang itu. Kita ni kalau buat kesilapan, kita manusia. Tetapi yang penting ialah kita cepat sedar, cepat baiki, cepat meminta Allah melindungi kita daripada perkara yang tidak baik. Jangan terus-terusan. Contoh kalau macam saya sebutkan tadi tentang kesedihan, apa-apalah. Memanglah kita sedih, memanglah kita nangis. Tapi jangan sampai menghilangkan kita punya kesyukuran kepada Allah atas nikmat yang lain. Jangan sampai dia berhari-hari mengekang kita daripada terus beribadah kepada Allah. Makin kita diuji, makin kita beribadah. Makin kita diuji, makin kita dekatkan diri kepada Allah. Ingatlah, tak semestinya kita duduk saja mengaji, tetapi salawat tadi boleh sebut. Kasih sayang kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Okey? Dan kita tak mahulah yang termasuk dalam golongan man tawalla, mereka yang berpaling, fama arsalnaka alaihim hafiza. Ini satu peringatan. Siapa berpaling daripada kamu wahai Muhammad, kamu tak boleh kawal dia. Yang kawal kita ialah Allah. Maksudnya Allah nak bagi petunjuk atau tidak. Sebab itu kita mohon petunjuk kepada Allah. Bukan mohon petunjuk kepada Rasul. Kita mohon petunjuk kepada Allah. Allah yang memberi petunjuk kepada kita. Rasulullah menyampaikan. Bila Allah kata taatlah Rasul, maka kita kena taat Rasul. Kerana itu perintah Allah, bukan perintah Rasul ini menyampaikan. Memanglah kalau kita lihat memang perintah Rasul. Tapi Rasulullah menyampaikan. Dan kita kena taat yang itu. Okey, sahabat syurga sekalian, mudah-mudahan kita dikasihi Rasulullah, dikasihi Allah dan dikasihi Rasul. Ayat seterusnya, ayat yang ke-81, wa yaquluna ta'atun fa iza barazu min 'indika bayyata ta'ifatun. Dia kata wa yaquluna ta'atun fa iza barazu min 'indika bayyata ta'ifatun minhum ghaira allazi taqul. Kata, ini yang kita takut ni, ini sifat munafik. Dan mereka, wayaqulun, itu ramai, mereka golongan munafik berkata, wayaquluna ta'atun, mereka kata taat. Kemudian apabila mereka keluar dari majlismu, mereka kata, segolongan daripada mereka memutuskan pada malam hari satu rancangan lain daripada pengakuannya. Cuba lihat. Maksudnya siang dia duduk majlis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Malam dia berubah. Dia merancang sesuatu yang bukan mengikut perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia keluar daripada ketaatan dia kepada Rasul. Keluar daripada pengakuan dia. Sedang Allah perintahkan malaikat menulis apa yang mereka rencanakan itu. Ini yang kita takut. Wallahu yaktubu ma yubayyitun. Allah dah arahkan malaikat tulis. Tuan-tuan dan puan-puan, sahabat syurga sekalian. Masya Allah, kita inilah yang kita takut. Ini contoh munafik. Ya Allah, jauhkanlah kita daripada sifat munafik ini. Kita salat, kita janji kepada Allah Subhanahu wa taala. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillah. Sesungguhnya semua perlakuanku, hidupku, matiku kerana Allah. Lepas salat, itu janji kita di hadapan Allah.
Lepas solat apa kita buat? Kita tunai atau tidak apa yang kita baca? Kita janji dengan Allah tu berapa kali sebenarnya? Itu baru sebut doa iftitah. Baca kan doa iftitah. Dalam doa iftitah tu, kita ada perjanjian dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Belum cerita dalam surah Fatihah lagi. Fatihah lagi ada janji yang macam-macam. Tapi kita apabila keluar daripada solat, ini penceramah lain pun selalu sebut. Keluar solat saja, kasut dah hilang. So mesti ada orang yang solat itu, dia lupa apa janji dia kepada Allah. Dan kita pun yang kasut hilang ni, tiba-tiba memberontak, tiba-tiba mulut membebel dan sebagainya. Itu pun ada sedikit kekurangan dari kita punya janji kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Saya sebenarnya nak baca sikit walaupun sementara nafas nak cerita yang tu. Assalamualaikum Bonda. Kalau kita pernah buat cerita palsu sebab takwil tentang Nabi, bagaimana nak betulkan balik? Sebab Rasulullah kata tentang tempat di neraka. Betul? Ini memang kita kena jauhkan ni. Sebab itu kalau kita nak cerita tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tentang hadis dan sebagainya, kita rujuk. Saya rasa sekarang ini mudah kita rujuk. Dia tak macam dulu Dulu kita kena buka kitab. Saya masih ingat kalau mencari satu hadis tu sebeban atas meja mencari, kena ada kita macam jam alfaz nak cari lafaz. Now that di jari sahaja. Kita ada UiTM buat tentang apa nama tu, kadang-kadang saya lupa. Klik saja hadis tu. Hadis yang kita nak tengok sahih tak sahih. Betul atau tidak betul. Nak selamatkan diri, jangan sebut yang tidak ada tulis sahih atau tidak sahihnya hadis tersebut. Sebab Syakib dan juga rakan-rakan lain, bukan senang kita nak baiki. Kita dah cakap, kalau macam Bonda lah kan, orang dah rakam, orang dah catat. Saya tak mampu nak beritahu semua orang yang saya cakap itu tidak betul. Okey? Hatta buku pun, kalau kita tulis buku, kita buat ralat contohnya supaya orang faham. Tapi tak semua orang yang baca buku kita itu akan baca balik pembetulan. Hatta kita tulis dalam media sosial pun. Kalau kita dah tulis baru sekejap, lepas tu kita edit, tak semua orang baca yang kita dah edit. Tak semua orang baca. Macam Bonda typo selalu edit. Biasalah. Jadi kita lantok lah edit ni. Cuma takut dia baca kali kedua, dia nak fahamkan apa benda lah orang ni cerita. Tak faham tulisan. Itu tak apalah. Tapi kalau kesalahan yang membabitkan tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka ini adalah perkara besar. Kerana betul ada hadis yang mengatakan bahawa tempat orang yang menyatakan dia kata-kataku, menyatakan dia sunnahku tetapi bukan, maka tempatnya di neraka. Itu hati-hati. Kita hati-hati cerita tentang hadis. Kadang-kadang ada antara kita, benda tu bukan hadis, benda tu cuma asar ataupun kata-kata sahabat atau pepatah Arab. Oleh kerana dia bunyi Arab, kita pun kata dia bahasa, dia hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka itu tidak boleh. So para pengkaji, Bonda ni pun dah belajar macam ni pun, selain daripada rujuk dalam Bonda Google dan sebagainya, tanya lagi. Saya fikir ada sahabat-sahabat saya yang memang belajar bidang hadis, saya mesej lagi, betul ke ni? Ini kadang-kadang dia pun cakap, saya pun tak jumpa hadis ni. Bila tak jumpa, saya susah hati, saya tak sebut. Sebab dah dia pun tak jumpa. Maknanya susahlah benda nak rujuk pun tak jumpa, kita ketepikan. Kita ambil yang sahih. Kita cari hadis yang ada, lebih kurang maknanya sama, tapi ada dia. Tetapi lagi-lagi kalau hadis yang berkaitan dengan
hukum hakam. Itu lagi tak boleh. Kalau untuk tarhib, untuk menggalakkan kita beramal ini dan sebagainya, itu mungkin ada, tapi juga tidak boleh hadis palsu. Kalau itu hadis yang mungkin ada tahap-tahapnya juga, kurang dan sebagainya, kita masih boleh terima. Okey, terima kasih soalan Saqib tadi. Saya nak tengok lagi ada Khadijah Muhammad. Terima kasih adinda ku sayang. Nurul Hanan baca Quran. Okey, betul. Terima kasih, amin amin ya Allah, amin amin. Dr. Hamidah, menjadi amalan kepada kami sekeluarga setiap lepas subuh kami berdiri baca Syama'il Muhammadiyah. Sebenarnya ini penting, ada beberapa perkara yang kita lupa. Kita bagus baca Quran, dapat memang pahala baca Quran tu lebih besar, tetapi untuk penerapan pendidikan kita juga kena tekankan hadis. Bukan saja macam Syama'il tu okeylah, maksudnya paling tidak kita baca satu hadis, kalau tak dapat buat tiap hari, selang 2 hari, tak boleh selang 2 hari, selang 3 hari kita baca. Anak-anak kita, kalau anak-anak dah besar tu kita boleh ingat-ingatkan dah baca dan sebagainya. So kalau kita biasakan, insya-Allah, sebab hadis ni banyak dia punya pengajaran-pengajaran, kita boleh contoh dan sebagainya. Tahniah Dr. Hamidah, sebab mungkin kerana anak-anak dia belajar bidang agama daripada Yaman dan sebagainya, ada impak dalam keluarga. Sebab tu kita nak juga kalau kita kalau boleh, walaupun maksudnya kita bidang agama, kita nak juga anak-anak kita belajar. Dia ambil bidang apa pun, bidang sains dan sebagainya, tetapi dia tak boleh tinggal bidang agama tu. Sebab itu kalau kita nak anak kita jadi apa pun, mesti basic agamanya juga kukuh. Sebab itu kalau kita tak mampu pun, maksudnya tak mampu, mungkin tak ada rezeki nak masuk, bukan tak ada rezeki, tak ada peluang untuk masuk sekolah tahfiz dan sebagainya, kita setakat yang kita mampu, kita tasmid di rumah, kita baca bersama-sama, tak kira lah Al-Quran dan tafsirnya, Syama'il Muhammadiyah ke, Sirah Rasul ke, banyak buku-buku bahasa Melayu yang boleh kita ambil. Kita baca hadis yang banyak tu, kita baca satu lama-lama menjadi bukit. Kalau kita tak buat langsung, tidaklah adanya. Begitu. Dia kata, itu kita boleh contohlah apa yang dikongsikan oleh rakan kita tadi. Saya nak tengok lagi ni siapa cakap ni panjang sikit. Prof. Fariza. Perlu hati-hati dalam tulisan dan kata-kata, selain hal Rasulullah, begitu juga hal seharian. Jangan kerana kata-kata yang disampaikan tak besar akan merosakkan silaturahim. So tapis-tapislah kata-kata. Terima kasih Prof. Ini satu peringatan yang baik untuk sama-sama kita lah ya. Kita memang kata-kata ni susah sikit. Sebab dia kalau dia dah terkeluar, orang Melayu kata telajak perahu boleh diundur, telajak kata susah. Jadi ini mengingatkan sangatlah diri sendiri. Berhati-hati. Kita nak berkata-kata, berhati-hati. Banyak perkara yang perlu kita jaga. Akhlak kita yang utama ni. Akhlak kita dengan Allah, akhlak kita dengan Rasul, akhlak kita sesama manusia. Untuk menjaga silaturahim. Okey. Dr. Zurida, semoga Allah sentiasa memberikan keafian. Amin, amin ya Allah. Amin, amin. Saya sangat menghargai semua doa teman-teman. Sebab itulah agaknya benda ni orang selalu tanya, nampak ceria? Saya fikir ini adalah doa sahabat-sahabat pejuang syurga semua. Harap-harap, Bonda harap-harap semua doakan Bonda kita dapat bertemu bersama-sama di syurga. Kita doa jangan berhenti.
Sebenarnya jelas penerangannya sangat banyak. Terima kasih Puan Azizah Raub. Kita ni susah nak jumpa di sini je. Azizah. Sida Abdullah, Waalaikumsalam. Maaf ya kalau kadang-kadang bonda lupa pula. Orang ada yang saya kenal, ada yang saya tak kenal. Maza adri. Waalaikumsalam. Okey, balik cerita hadis kita tadi. Okey, ayat Quran tadi. فَإِذَا بَرَزُوا مِنْ عِنْدِكَ بَيَّتَ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ غَيْرَ الَّذِي تَقُولُ. Dia ubah. Jadi kita janganlah kita ngaku taat pada Allah, taat pada Rasul, tapi kita tak ikut apa yang Rasul kata. Itu pun kita tak naklah, na'udzubillah, bukanlah munafik, tetapi sepatutnya yang ada dalam hati itu lahir dalam pelakuan kita. Bukan hanya kita cakap, bukan hanya kita mengaku begitu dan begini, tetapi pelakuan kita tidak benar. Fa'arid anhum wa tawakkal 'ala Allah wa kafa billahi wakila. Ini yang kita takut ni. Dia kata, Allah kata, berpalinglah kamu wahai Muhammad. Fa'arid anhum, tinggalkan dia. Jangan dihiraukan apa yang mereka rancangkan. Berserahlah kepada Allah. Wa kafa billahi wakil. Cukup. Ini pun pengajaran pada kita. Ada beberapa. Pertamanya kepada kita, kita mahu merebut supaya Rasulullah tidak berpaling daripada kita. Rasulullah tidak berpaling pada kita. Jadi mungkin usaha kita salawat supaya kita sentiasa ingat untuk kasih kita, cinta kita, untuk sentiasa melakukan apa yang Rasulullah ingatkan kita. Saya kena tengok jam sekarang. Kemudian apa yang kita ambil maklum di dalam ayat ini, dia kata berserahlah kepada Allah. Rasulullah, Allah Subhanahu Wa Taala meminta Rasulullah berserah kepada Allah. Kerana cukuplah Allah menjadi pembela memeliharamu dari neraka mereka, angkara mereka, daripada keburukan mereka. Ini juga adalah satu kaedah ataupun satu pengajaran kepada kita, terutamanya kita ni, sebab kita ni semua da'i sebenarnya. Semua pendakwah, jangan kata ustazah, ustaz saja yang berdakwah. Kita pun. Kalau kita tengok ada perkara yang salah, ada yang perkara tidak bagus. Contoh. Bila benda up dalam Facebook semalam ke 2 hari lepas. Kadang-kadang kita tak aware benda tu kan. Kita tak perasan. Kita pun tengok latar belakang tu warna hijau. Mata dah tak berapa nak molek. Tiba-tiba adalah 2 orang sahabat yang baik hati. Tegur, ini tak boleh benda. Dia ni lambang Yahudi. Cepat-cepat benda buang. Tukar. Kita lapang dada. Saya mengaku, mata tak nampak. Jadi, apa sahaja tu, sekarang lepas cerita tu, aware lah sikit. Buat warna hitam saja. Tak adalah lambang apa-apa kan. Jadi, kita kena jaga. Kena terima teguran orang. Jangan kata-kata, korang tak kenal aku ke? Aku ni belajar, main lagi. Lepas tu tegur-tegur lagi. Sebenarnya, kita kena terbuka hati. Kita dapat pahala kalau kita dengar orang memberitahu kebaikan kepada kita. Saya ingat lagi. Bukan saya ingat, sampai sekarang pun masih lagi, tapi dah ini musim COVID tak ada lah. Ada satu kumpulan ataupun satu jamaah yang rajin pergi ke rumah, beri salam, ajak datang jemaah ke masjid. Dia menyeru kepada kebaikan. Kenapa kita nak marah? Kita dah tak sanggup lakukan apa yang dia lakukan. Dia kata, dia tak kenal kot aku ni ustazah. Tak perlu cakap kot benda tu. Tak. Kena ada tazkirah. Kena ada ingat mengingatkan. So, tak adalah kita rasa bangga kita ni hebat benda. Kalau kita dengar dia bercakap tu, dapat pahala tuan-tuan dan perempuan sekalian. Jangan nak marah saja. Kalau kita takut, kadang-kadang sekarang kan macam-macam orang menipu. Jangan buka gate, dengar saja.
Berikan kata-kata yang baik kepada dia. Sekurang-kurangnya kita mengatakan, ya Allah terima kasih, beri peringatan yang baik insya-Allah. Dan lepas kita terima kasih tu, kita masuk Allah bukakan hati kita dan kita buat apa yang dia cakap. Jangan kena mentang-mentang awak ustazah orang ajak pergi masjid jemaah marah. Itu tak boleh lah mengganggu. Tak mau buka pintu, jangan buka pintu, jangan buka pintu. Memanglah syaitan pun kacau kita, jangan buka pintu, nak dengar benda baik kan. Kita tak mampu buat, kita salahkan dia. Begitulah. Kemudian balik ayat tadi, saya selalu macam ni. Jadi kita tak mahulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berpaling wa tawakkal Allah dan bertawakkallah kepada Allah. Saya nak sebutkan tadi supaya kita yang menjadi dai ni, kalau kita dah beritahu, dah cakap macam saya lah, kalau orang nak tegur, tak boleh ni benda lantak kamu lah nak tegur, saya tak buat. So jangan kecil hati, doa saja, mudah-mudahan Allah berikan hidayah. Kita memang selalu cakap dengan orang benda ni kena buat macam ni, tapi dia tak berubah juga. Tanggungjawab kita ialah berdoa kepada Allah, Allah beri dia hidayah. Dan kita jangan ganggu dia lagi. Sebab kita dah ni. Tapi ada yang dikatakan tidak putus asa. Mungkin itu Rasulullah, dia bukannya orang yang putus asa. Tetapi Allah tahu mereka ini memang degil. Waktu itu pula Rasulullah perlu menggunakan masa untuk menyampaikan dakwah kepada ramai orang lagi. Kalau dia tak fokus pada seorang ini, bagaimana dia nak sampaikan kepada yang lain? Maka turun ayat ini. Dan Allah tahu bahawa yang melawan dia itu memang tidak boleh lagi diubah. Wa kafa billahi wakila. Dan cukuplah, maksudnya Allah yang memeliharamu daripada angkara mereka. Jadi kita memang cukuplah, itu maksudnya kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan mereka direstui oleh Allah, mereka dibuka hatinya oleh Allah untuk taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Okey, masa tidak banyak tapi saya nak baca satu ayat ni juga kerana dia pendek saja. Saya tak boleh penerangan lebih. Afala yatadabbaruna al-Quran walau kana min 'indi ghairillah lawajadu fihi ikhtilafan katsira. Saya kalau rasa tak puas, saya siri akan datang, saya akan terangkan balik ayat ni. Tidakkah mereka ni memikirkan tadabbur? Saya nak sebut sebenarnya ni, nak baca juga sebenarnya cerita pasal tadabbur. Ada orang tak faham apalah benda ni buat tadabbur. Dabbara yudabbiru tadbira. Maknanya ialah kita baca, kita faham, kita lihat pengajarannya, itu namanya tadabbur. Memikirkan. Afala yatadabbaruna al-Quran. Mungkin perkataan tadabbur daripada ayat ini ambilan daripada sinilah. Bukan saya orang pertama menggunakannya. Ramai dah orang gunakan. Zaman saya belajar pun orang guna tadabbur juga. Patutkah mereka bersikap demikian? Maksudnya tadi tu yang disebut dalam ayat yang ke-71, mereka patutnya tak boleh lah tidak mahu memikirkan isi Al-Quran. Jadi kita kena fikirkan dengan Al-Quran. Sebab itu kita kena tadabbur, baca, cari maknanya, fikir apa yang kita boleh dapat daripada situ. Walau kana min 'indi ghairillah, kalaulah Quran itu bukan daripada Allah, jadi kita fikir Al-Quran itu, kita lihat kalaulah Quran itu Muhammad yang buat, lawajadu fihi ikhtilafan katsira. Maksudnya selain daripada Allah yang mencipta Al-Quran, maka mereka dapati banyak percanggahan di dalam ayat-ayat. Cuba kita tengok daripada begitu banyak ayat-ayat Al-Quran, begitu banyak surah ayat patah-patah perkataan, tidak ada di antaranya yang bertentangan di antara satu sama lain. Ini Al-Quran itu mukjizat. Tidak ada kontradik dari punya maksud yang disampaikan. Kalau dia bukan manusia, bukan Allah yang turunkan, sebagai manusia biasa, di sana sini ada kesalahan dan kesilapan. Okey, tuan-tuan dan puan-puan,
yang disayangi Allah, disayangi Rasul, insya-Allah, amin amin kita doa, yang sentiasa berjihad, berjuang mencari redha Allah Subhanahu Wa Taala. Setakat itu yang bunda boleh sampaikan pagi ini. Mudah-mudahan kita diberkati oleh Allah, diredai oleh Allah, dirahmati oleh Allah untuk terus beribadah. Terima kasih atas doa semua untuk bunda. Mohon maaf anda ada salah dan silap. Kita baru baca saja tadi, yang baik itu datang daripada Allah, yang buruk itu datang daripada kita. Mungkin atas kecuaian, kesilapan menyebut kata-kata. Jadi tolonglah maafkan. Terima kasih yang setia bersama bunda. Mudah-mudahan anda semua dirahmati Allah dan mendapatkan rahmat di atas semangat dalam bersama. Sebenarnya tuan-tuan dan puan-puan juga berkongsi ilmu dengan saya, berkongsi ilmu dengan bunda, sebab kalau anda tidak menemani saya untuk membaca Al-Quran ini, maka bunda pun mungkin tidak dapat meneruskannya. Sokongan anda adalah satu yang baik untuk bunda. Okey. Sekian, kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan kita semua dalam sihat sejahtera, kita semua dalam peliharaan Allah, iman kita tetap dipelihara oleh Allah. Sabbit iman, Allahumma sabbit iman. Ya Allah, tetapkanlah, kukuhkanlah iman kami. Kita baca doa selamat kita. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasadi wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizq wa taubatan qabla al-maut wa rahmatan indal maut. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut wan najata minan nar wal afwa indal hisab. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azab. Subhanallah walhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Al-'asri innal insana fi khusr illa alladhina amanu. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.